KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua calon-calon SPM yang sedang menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022. Pecutan bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini berita baik kepada semua calon-calon SPM yang mengambil pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik. Hari ini sama-sama kita akan menselusuri dan juga mengulang kaji apa yang perlu dan juga apa yang tidak perlu pada hari ini. Okey, baiklah. Sebelum tu jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Siapa agaknya ya? Cikgu. Baik, kita bersama dengan Cikgu Zaharatul Laili. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Fizi macam mana? Saya Alhamdulillah Cikgu. Pertambah-tambah sihat dan juga tak sabar-sabar hari ini nak mengulang kaji mata pelajaran kita. Sebab saya dulu ambil pengajian kejuruteraan elektrik Cikgu. Oh, baik. Bagus. Dan kami tidak berdua, kita akan bersama-sama dengan jurubahasa kita. Kita bersama dengan Cikgu Saundra Devi. Ini dia, cantik orangnya yang bersama-sama kita pada hari ini daripada SMK Puchong, Selangor. Baiklah, kita serahkan kepada Cikgu Zaharatul dan Abang Fizi minta kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM ni, kepada calon SPM agar adakan kertas dan juga pen, sama-sama kita fokus dan juga ambil tahu apa yang bakal diterangkan oleh Cikgu Zaharatul kita. Cikgu, silakan Cikgu. Ya, baik. Terima kasih. Izinkan saya duduk Cikgu ya. Okey, silakan Fizi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan untuk subjek kita pada hari ini, iaitu pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Yang mana kertas ini akan murid-murid ikuti di akhir nanti, di antara paper yang terakhir untuk paper teknikal lah, SPM. Ya, betul. Ya, Cikgu. Kita tengok sebelum kita pergi kepada soalan-soalan, kita tengok format kertas sedikit. Kita tengok format kertas sedikit. Yang mana untuk subjek pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni Fizi, dia ada dua kertas sebenarnya. Okey, kertas satu ni pelajar telah pun sudah ambil pada tahun lepas. Okey, yang mana kertas satu ni pelajar buat laporan projek, dia lebih kepada folio, penulisan dan membuat kerja khusus. Okey, jadinya untuk kertas ni yang mana markahnya adalah 100%, tetapi kita ambil hanya 30% saja. Oh, kertas dua ni Cikgu? Kertas dua ni, ya betul, kertas dua ni. Okey, yang mana pelajar-pelajar, tahniah untuk murid-murid kita. Murid kita dah habis pun, dah selesai pun untuknya. Alhamdulillah. Syukur. So maksudnya dia 30%. Kalau dia punya tulisan dia bagus, insya-Allah markah tu dia akan dapatlah semaksimum yang mungkin. Kita harapkan begitulah Fizi. Amin. Alhamdulillah. Okey, dan yang seterusnya, okey, murid-murid dia akan hadapi untuk kertas satu ni Fizi. Okey, yang mana kertas satu ni, okey, masa yang diperuntukkan adalah 2,5 jam. Okey, dalam 2,5 jam ni murid-murid ni kena menjawab ada dua bahagian, iaitu bahagian A yang mengandungi 20 soalan. Okey, yang mana dalam soalan tu, okey, ada jawapan. Oh. Jadi murid-murid ni dia kena perhatikan, dia kena analisis betul-betul, lihat betul-betul supaya dia tidak tersalah. Okay, walaupun dia mungkin susah untuk dia menjawab, mungkin tak ada idea, tetapi kalau diselidik, dianalisis betul-betul, insya-Allah ada jawapan dalam bahagian A tersebut. Okey, yang mana markah untuk bahagian A ni, okey, untuk semua markah yang 20 soalan tadi, kita akan ada markahnya adalah 60 markah. Okey, untuk bahagian A yang 20 soalan tadi ni ada 60 markah. Dan murid-murid ni dia menjawab untuk soalan bahagian B. Yang mana soalan untuk bahagian B ni, okey, bahagian soalan B ni dia ada 4 soalan. 4 soalan yang mana murid-murid kena jawab semua. Tidak ada pilihan. Wajib juga. Ya, wajib menjawab semua untuk bahagian B yang 4 soalan ni saja. Di 4 soalan ni, markah untuk satu soalan, okey, ada 15. Baik. So bila ada 4 soalan, dia akan
markah keseluruhannya untuk bahagian B ni yang 4 soalan ni akan ada 60 markah. Jadi keseluruhan untuk markah yang untuk soalan untuk kertas 1 ni dia akan ada 120 markah. Okey, 120 markah. Yang mana 120 markah ni kita akan ambil 70% untuk ujian bertulis ni nanti yang akan murid-murid duduki nanti. Baik, yang mana keseluruhan ni untuk kertas untuk pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik ni kita akan ada keseluruhannya adalah 100% yang kita dah bagi dalam tangan. Murid-murid dah ada markah maksimum 30%. Nak cari 70% saja daripada 120% tadi, yang mana markah adalah 120 yang murid-murid perlu cari. Untuk mendapatkan A tadi. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, untuk bahagian kertas 1 ni, yang mana kertas 1 ni tadi kita ada bahagian A dan bahagian B. Okey, ini adalah konstruk yang terdapat dalam kertas soalan tu. Ini adalah bahagian A yang mana kita ada terminologi, fakta, convention, urutan, pengelasan, kriteria, metodologi, prinsip dan organisasi ni. Ini semua yang kita bagi jenis-jenis soalan yang terdapat dalam bahagian A. Okey, yang mana tadi kita kata tadi, okey, kemungkinan murid-murid ni dia tak berapa nak dapat untuk menjawab, tetapi dalam soalan tu nanti ada jawapan. Ya, ada jawapan fizik. Ada jawapan. Jadi kena berhati-hati, kena melihat, kena menganalisis soalan supaya dapat mencari jawapan tu. Okey. Dan untuk bahagian B pula ni, untuk bahagian B, kita ada ini jenis-jenis konstruk dia, prosedur, aplikasi, menganalisis, perbandingan, mencipta. Okey, yang mana dalam ni dia boleh gabungkan, gabungkan soalan ni untuk keluarkan 4 soalan saja. 4 soalan saja yang perlu dijawab tadi, tidak ada pilihan. Baiklah. Terima kasih kepada Cikgu Zaharatul kita. Baiklah, kita rehat seketika. Kepada calon tolak SPM, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Abang Fizi harapkan kepada semua calon-calon SPM dapat memberikan fokus terhadap apa yang bakal diterangkan oleh Cikgu Zaharatul. Sebab hari ini sama-sama kita akan selusuri pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik. Baik, Cikgu Zaharatul, silakan Cikgu. Okey, baik Fizi. Sekarang kita tengok, contoh soalan yang ada dalam kertas 1 untuk bahagian A ni tadi. Ini antara contoh soalan. Mungkin hari ini kalau kita tak dapat semua pun, kita dapat sedikit untuk bersama-sama melihat, menganalisis apakah bentuk-bentuk soalan yang ada dan bagaimana cara untuk menjawab. Sikit lama-lama jadi bukit je. Ya, betul Fizi. Contoh soalan ni, jadual menunjukkan fungsi komponen sistem solar. Untuk sistem solar ni, biasanya kita mengharapkan, saya rasa semua cikgu-cikgu mengharapkan murid-murid kita dapat melukis raja bloknya sekali dan gambarnya sekali supaya ada dalam gambaran. Untuk soalan yang ini, tulis urutan yang betul bagi proses penuaian tersebut pada ruang yang disediakan. Urutan 1 dan 3 diberi. Sekarang ni, kalau kita lihat, kalaupun mungkin murid-murid terlupa untuk bagaimana nak membuat soalan ni, nak membuat ini tak ada pilihan sebabnya kita urutan kan, urutan 1, 2, 3 tak ada pilihan, betul? So di sini pun, kalau bagaimana kita nak cara nak menjawab. Yang sini yang pertama mestilah daripada panel fotovoltaik ni menghasilkan bekalan arus terus. Ini adalah yang pertama. Dan yang kedua, yang manakah yang kedua? Antara menukarkan arus ulang-alik, arus terus kepada arus ulang-alik ataupun mengawal pengaliran arus terus ke bateri dan beban. Yang ini, kalaulah susah untuk pelajar nak melihat yang mana yang akhir, yang mana yang awal, biasanya untuk penyongsang ni, kita akan gunakan di akhir. Yang kita gunakan di akhir. Sebab
penyongsang ni asalnya dia adalah satu bahagian, asalnya dia adalah satu arus terus, kata satu bahagian. Jadi bagaimana nak pergi? Mestilah kena ada satu benda, ada satu bahan ataupun ada satu peranti untuk membolehkan ditukar kepada bentuk yang lain. So mestilah yang ini yang paling akhir, kan? Yang terakhir. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Baik, cikgu. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, rajah 1 menunjukkan kaedah penyambungan meter pelbagai bagi mengukur kuantiti elektrik. Okey. Yang di sini, kat sini berhati-hati dengan soalan. Okey, baca soalan dulu. Okey, dia bagi dah rajah lita ni dan dia bagi meter A kan dengan meter B. Okey, jika suis ditutup. Okey, ni sekarang biasanya kita melukis memang lukis suis dalam keadaan terbuka. Terbuka begini. Jika suis ditutup itu dalam keadaan on, nyatakan pengukuran yang dilakukan meter pelbagai. Soalan ni sekarang dia nak dia nak nyatakan pengukuran, maksudnya jenis pengukuran. Ini murid-murid kena berhati-hati. Okey, sebab nak nyatakan pengukuran apakah yang dilakukan oleh meter A dan meter B. Okey. Di sini kena ada pengetahuan sebab dalam lita ni meter B sini dia adalah dalam keadaan lita ni dalam keadaan siri. Lita siri. Dan ini kita bukakan sini, maksudnya kita buka untuk membolehkan kita mengukur. Dan yang ini kita terus saja lita A meter A ni kita terus secara selari. Kat sini kalau konsep dalam kepala kita tak ada bahawa voltan yang kita ukur adalah dalam keadaan selari, maka tak boleh jawablah. Dan satu lagi, yang voltan yang kita nak ukur ni, voltan yang kita ukur ni adalah mesti melalui beban. Mesti melalui beban. So, untuk menjawab soalan ni, logiknya A itu adalah untuk mengukur nilai voltan beban R1. Itu ialah yang paling cadangan jawapan yang paling sesuai, yang paling elok untuk murid-murid tuliskan. Saya kata tadi, pastikan soalan, nyatakan pastikan apakah kehendak soalan. Soalan bukan tanya jenis meter. Soalan tanya nyatakan pengukuran yang dilakukan oleh meter tersebut, kan? So, yang kedua, untuk meter B pula, ini mestilah untuk mengukur nilai arus dalam lita. Kita tahu dalam keadaan siri untuk mengukur arus, mesti kita bukakan lita, kan? Lita ada keadaan terbuka untuk mengukur arus. Cuma saya kata tadi, berhati-hati untuk soalan begini. Adakah soalan ditanya untuk ada beza ni. Kalau suis tertutup, kalau suis ni terbuka pula, kalau suis terbuka, kalau suis terbuka, A tu tadi, pengukuran yang dilakukan oleh meter A tu dah berbeza. Tadi suis tertutup, kan? Suis tertutup tadi adalah untuk mengukur voltan, yang melalui beban yang tersebut. Tetapi kalau suis terbuka, bila suis terbuka maksudnya tidak ada aliran arus dalam lita. A yang diukur ni adalah nilai rintangan untuk R1. Nilai rintangan untuk R1. Kita tengok soalan. Untuk soalan yang seterusnya. Baik, cikgu. Soalan yang seterusnya. Berikut adalah pernyataan tentang transistor dui kutub. Yang ini bermaksud memang tidak ada pilihan, murid-murid kena tahu. Kena tahu untuk lita transistor. Yang mana lita transistor kat sini? Untuk lita transistor kita tahu kita ada tiga jenis tata rajah, iaitu tapak sepunya, pemancar sepunya dan pengeluar sepunya. Kalau melihatkan tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah pada ruang yang disediakan. So yang pertama, gandaan arus ialah nisbah arus keluar kepada arus masukan. Untuk gandaan arus. Betul ke salah yang itu? Gandaan arus ialah nisbah arus keluar. Keluar bagi dengan arus masukan. Yang ini jawapannya adalah betul. Ini untuk gandaan arus. Memang kita ambil arus keluar bagi dengan arus masukan. Itu adalah gandaan arus. Yang kedua, gelombang isyarat masukan dan keluaran bagi pemancar sepunya adalah sefasa. Yang ini saya kata tadi, kalau tidak ada pengetahuan tadi, memang murid-murid tak dapat jawab. Dia kena ambil tahu, cikgu, ya? Ya, dia kena ambil tahu juga ini. Tetapi
Okey, ini sebenarnya salah. Okey, ini salah. Dan litar pincang arus tetap digunakan untuk litar Swiss elektronik. Okey, yang ini adalah betul. Okey, kita cuba untuk tengok soalan yang seterusnya. Okey, Raja 2 menunjukkan litar AT. Okey, ini litar siri dan litar selari. Okey, yang ini pun murid-murid kena boleh bezakan yang mana satu litar siri, yang mana satu litar selari. Kalau senang nak ingat, kalau siri dia bermula dengan satu punca kat sini, bermula dengan satu punca, dia akan berakhir dengan punca yang sama. Itu siri. Siri, satu laluan. Itu siri, satu laluan. Tetapi kalau selari, okey, kita tengok selari di sini daripada voltan bekalan ni, okey, tidak ada apa-apa komponen ataupun peranti sini, tidak ada apa-apa komponen di sini, tidak ada beban di sini. Terus jumpa R1 bermaksud R1 sini selari dengan voltan bekalan, voltan sumber ni. Okey, sama juga R2 ni pun bermaksud litar selari, dia arus dia bercabang, ada bercabang. Jadi bila bercabang tu ini adalah selari. Ini adalah selari. Okey, kita tengok apa soalan. Soalan minta apa? Nyatakan formula yang digunakan untuk menghitung. Dia nak formula sahaja. Formula untuk menghitung nilai arus dan voltan pada ruang yang disediakan. Dia dah minta ini adalah untuk I1. Di mana I1? Di sini I1. Okey, dan yang ini litar sini dia minta VR2. Okey, di sini, okey, kalaulah tadi pengetahuan pelajar, okey, kalau voltan, okey, kita ambil ini voltan, nak cari voltan R2. Bila voltan R2 untuk pembagi voltan R2, kita ambil rintangan R2 ni jadi di atas. Okey, di atas kita bahagi dengan apa beban yang ada di dalamnya. Okey, kita darabkan dengan voltan jumlah ataupun voltan sumber di sini tadi. Okey, ini adalah untuk VR2. So kalau soalan tanya sini adalah minta soalan minta VR1, soalan minta VR1 formula. Okey, bagaimana kita nak menjawab? Okey, terbalikkan saja tadi kita kata, bukan terbalik. Maksudnya sini tadi untuk pembagi voltan, kita nak cari VR1. So VR1 yang berada di atas, VR1 yang berada di atas, sebab kita nak cari VR1. Yang berada di bawah adalah beban yang ada di dalam litar, iaitu R1 dan R2. Okey, kita jangan lupa darabkan dengan voltan sumber tadi kan. Okey, darabkan dengan voltan sumber tadi. Okey, untuk kita mencari nilai VR1. Okey, sama juga kalau misalnya ada lagi beban kat sini. Okey, sama juga. Kata beban sini R3. So kita letakkan R3 tu di atas, bagikan dengan berapa beban yang ada dan kita campurkan semua, darab dengan voltan sumber. Itu adalah kaedah pembahagi voltan dalam kita jumpa dalam litar siri saja. Okey, untuk litar selari, soalan minta I1. Okey, soalan minta I1 di sini. Berapakah I1 di sini? Okey, soalan nak formula. So, formula dia, kalau kita nak I1, okey, kita terbalikkan pula. Okey, di sini, kita nak cari I1. Okey, kita ambil pula beban R2 ni di atas, dan kita bahagikan berapa beban yang ada di dalam ni, R1 dan R2, kita darab dengan arus jumlah. Okey, ini adalah untuk mencari arus I1. Baik. Okey, so kalau nak mencari I2, okey, kalau nak mencari I2 bagaimana? Okey, kalau nak mencari I2, kita kata opposite dia kan. So tadi soalan nak cari arus I2. Okey, dengan menggunakan kaedah pembahagi arus I2. So arus I2 kita ambil R1. Rintangannya opposite. Ya, pandai Fizi. R1 kita bahagikan dengan R1. Beban yang ada dalam ni. R1 tambah R2. Dengan R2, kita darabkan dengan arus jumlah kat sini kan. Arus jumlah. Okey, IJ dapatlah. Okey. Formula ni cikgu. Formula je saja dekat situ. Okey, kita tengok contoh lagi. Okey, kita tengok contoh lagi. Okey, Raja tinggal menunjukkan litar AT diode jenis silikon. Okey, ini macam soalan macam susah juga kan? Susah sikit. Okey, susah sikit tapi tak apa. Sabar. Okey. Okey, walaupun nampak macam soalan susah sikit, okey, tak apa. Kita cuba saja. Okey, kita cuba. Yang pertama kita fahamkan dulu diode. Okey, litar ini adalah litar siri selari yang mana ada diode.
Bila ada diod ni, maksudnya ada voltan yang susut dalam laluan tersebut. Dan diod ni pula kita kena lihat sama ada sambungannya tu pincang hadapan ataupun pincang songsang. Kita dah tahu kalau pincang hadapan, kalau pincang hadapan, diod, sambungan diod umpama suis yang tertutup. Maksudnya dalam laluan tu tertutup. Dan kalau kita tengok di sini, ini bagaimana kita nak tengok? Okey, bagaimana kita nak tahu diod tu dalam keadaan pincang hadapan ataupun pincang songsang? Okey. Kita lihat baris ini. Kini ada dua diod. Ini tadi litar siri selari, litar siri selari. Okey, bekalan. Okey, sini kita umpama kita keluar daripada punca positif ni, kita jumpa diod D1. Bila kita jumpa diod D1, ini positif, ini adalah anode. Anode kita tahu adalah positif, kathod adalah negatif. Ya, cikgu. Jadi positif dengan positif ini akan jadi pincang hadapan. Jadi pincang hadapan, diod kita kata tadi umpama suis yang tertutup. Pandailah Fizi. Pandai, cikgu. Okey. Baik, cikgu. Okey, jadi bila suis tertutup, arus boleh mengalir ke sini. Jadi ini kita dapat litar tertutup yang pertama. Kita boleh katakan IX ini, laluan ni, ini adalah litar tertutup yang pertama. Kita boleh gunakan hukum Kirchhoff voltan. Hukum Kirchhoff voltan dalam laluan litar tertutup. Okey, kita gunakan hukum Kirchhoff voltan. Okey, kita tengok yang sini pula. Sini tadi, ini bercabang tu Fizi, bercabang kan? Ya, cikgu. Bercabang. Bercabang tadi, tapi bercabang sini kita tengok arus lalu kat sini. Dan arus boleh pergi stop kat sini saja. Ke diod 2, cikgu. Ya, ke diod 2 ni. Sini saja sebab ini adalah kathod. Kathod negatif, anode ni adalah positif. So, bila kathod ni negatif sini, ini negatif, laluan tadi adalah daripada positif ke kathod. Jadi diod D2 tu umpama pincang songsang. Jadi pincang songsang, diod ni dah umpama tak wujud dah. Dia jadi litar terbuka. Suis terbuka tadi. Bila litar terbuka, jadi yang ni ada ke tak ada ni? Tidak ada, tak kan? Ada, yang ada ini arus. tidak ada. Ya, tidak ada arus kat situ. So, okey. Soalan tanya, okey, tandakan betul. Okey, macam tadi kan? Tandakan betul ataupun salah. So, di sini, okey, voltan susut antara titik A, B adalah 15. Titik A dengan B ni adalah 15. Betul ke salah? Okey, agak-agaknya apa Fizi? Ini A dengan B ni titik A dengan B tu adalah 15. So jawapannya adalah salah. Pandailah Fizi. Salah jawapannya. Kenapa salah? Sebab ini adalah ada diod, ada voltan sini kan. Okey, sini tak boleh jadi 15. Okey, dia tak kongsi pun sebab ada beban kat situ. Okey, yang kedua, okey, arus IX adalah 0.03 ampere. Salah juga sebab kita kena ambil kira diod, kena tolak dahulu voltan supply, tolak diod, baru bagikan beban yang ada dalam litar. Okey, dan yang ketiga, kuasa merentasi perintang R1. R1 yang ni bila kita dah dapat arus tadi, okey, kita darabkan dengan, kita boleh gunakan formula, kita nak cari kuasa pada R1. Kuasa adalah yang paling mudah kita gunakan I kuasa 2R. I ni I apa? I yang tadi kan? IJ tadi. Okey, yang lalu pada laluan ni tadi. Dan R ni adalah merujuk kepada R1. Okey, dapatlah jawapan itu kita dapat. Kita kembali selepas ini, teruskan menonton Sukses SPM 2022 Percutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022 Percutan. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda, dan kita ditemani oleh Cikgu Zahratul kita. Sama-sama kita selusuri, kita ulang kaji kembali pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik kepada semua calon-calon SPM kita. Sediakan pen dan juga kertas, sama-sama kita fokus tentang apa yang bakal diterangkan oleh Cikgu Zahratul kita. Cikgu Zahratul, silakan cikgu. Okey, baik Fizi. Okey, kita teruskan lihat pula contoh-contoh soalan yang pada bahagian B pula. Okey, kita tengok soalan pada bahagian B. Okey, ini adalah contoh soalan, okey, untuk bahagian B. Okey, ini kena analisis sikit, kena melihat kesesuaian. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, rajah 1 menunjukkan satu bateri 12 volt. Okey, disambung pada beberapa jenis peranti dan beban.
Okey, sebab kita ada fuse, kita ada perintang, kita ada lampu kat situ, kita ada LED kat situ kan. Okey, selepas switch dihidupkan, beberapa masalah berlaku seperti yang disenaraikan dalam jadual. Okey. So, yang ini dia bagi masalah. Okey, bila switch dihidupkan, fuse putus. Kemudian bila dia bagi mentol 1, mentol 1 kat situ, lampu menyala sebentar, kemudian terbakar. Okey, kemudian bila dia bagi mentol 2 dan mentol 3, kedua-dua lampu menyala tetapi malap. Okey, LED dan R2, LED tidak menyala. Okey, itu dia bagi dalam jadual. Kenyataan yang dalam jadual, masalah yang dihadapi bila dibina lita begini. Okey, disusun begitu. Okey, soalan dia, nyatakan sebab masalah itu berlaku. Okey, huraikan bagaimana masalah itu boleh diatasi. Lakar semula lita cadangan berdasarkan penyelesaian masalah yang dinyatakan di B tadi. Okey, di sini memerlukan sedikit kemahiran dan buat sedikit analisis. Okey, untuk kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok soalan ni dulu. Okey, bekalan situ, bekalan yang dibekalkan adalah 12 volt. Itu adalah simbol AT. Itu adalah simbol AT. Okey, maksudnya bateri, bukan AU. Kalau AU, kalau di sini AU kita tahu bekalan tu adalah simbol sinus tu kan. Itu bekalan AU. Ini sekarang bekalan adalah bekalan AT. 12 volt AT. Dan fuse, dia letakkan fuse itu 5 mA. Kalau 5 mA tu kecil saja fuse tu. Dan switch, dia letakkan switch. Dan disambungkan secara selari tu L1 5 watt 6 volt nilai dia. Dan R1 kita ada satu beban, R1 tu 1K. L2 ni disambung secara siri. Siri L2 yang mana nilai dia dua-dua ni L2 dengan L3 ni 5 watt 12 volt. 12 volt nilai lampu ni. Dan R2 ni nilai dia 10K dan disambung dengan LED. LED. So kalau kita tengok LED ni dipincang hadapan. Betul kan? Tapi kenapa dia tak menyala tadi kan? Kemudian kalau kita tengok tadi, bagaimana kita nak tackle kat sini? So kalau kita tengok kat sini supply 12 volt, yang kita boleh buat sedikit catatan sebelum kita menjawab kan. Kalau kita tengok sini, kita bandingkan, sini supply ini bateri 12 volt. Arus dia fuse yang diletakkan adalah 5 ampere. Kalau kita lihat logik, apa fungsinya fuse dan lita? Fuse itu adalah berfungsi untuk memutuskan lita apabila berlakunya lebihan arus. Kan? Memutuskan lita. Jadi sekarang apabila switch kita hidupkan, lita dah terputus, jadi kita tak sempat nak tengok keterusan kan. Asyik-asyik nak betulkan dia saja kan. Betul, jadi maksudnya fuse ada masalah lah. Fuse terbakar je. Fuse terbakar kan. Jadi sini kita boleh tackle bahawa nilai fuse ni terlampau kecil kan. Tak dapat nak menampung arus dia yang melebihi nilai 5 ampere. Betul. Jadi kita boleh tackle yang ini adalah masalah. Fuse masalah kan. Sebab dia tak dapat nak tampung arus yang mengalir untuk lita yang asal ni. Kemudian kat sini pula kita sambungkan lampu ni 6 volt. 6 volt. Kat sini supply dia adalah 12 volt. Di sini jadinya supply ni macam tinggi kan. Kita nampak sini supply ke terus direct. Betul? Terus direct. Pada dia. Yang ini kita tengok sambungan ni, beban di sini, satu laluan di sini, kita ada beban, kita ada dua lampu yang disambung secara siri di sini. Siri 12 volt 12 volt. Kat situ kalau kita dah tengok, beban dah macam tinggi kan, 12 volt. Sedangkan supply kita 12 volt. Ini dah kita dah lebih kurang dah dapat 24 kan. Kemudian sini tadi kita sambungan, tengok sambungan diod betul. Tapi beban yang ada ni terlampau tinggi, mungkin terlampau tinggi menyebabkan arus yang mengalir pada LED itu adalah terlampau kecil. Jadi bagaimana kita nak menjawab untuk mengelakkan kita hilang markah. Eloklah kita menjawab satu persatu dan kita hurai pun satu persatu merujuk kepada apa yang kita nyatakan. Contohnya sini dia dah bagi ini guideline untuk kita, untuk murid-murid semua supaya tidak terbabas. Kadang-kadang bila kita tengok excited menjawab kan, betul, dia jawab ni, kadang yang dua ni tidak menjawab soalan yang tadi kan. Jadi dia macam tak selaras, tak sinkronis kita kata kan. So bagaimana cara kita nak menjawab? Yang ni tadi ini adalah cadangan jawapan. Sebab apa? Sebab masalah yang berlaku tadi kita dah buat secara lakaran tadi, kemungkinan tadi. Kita nyatakan, ikut lebih baik ikut pada jadual yang tadi. Fuse terbakar. Kita tulis balik semula. Fuse terbakar. Arus lita melalui fuse melebihi kadar fuse 0.5 mA tadi kan.
Okey, mentol L1 menyala sebentar kemudian terbakar. Okey, kenapa saya cadangkan murid-murid menulis semua supaya kita tidak tersalah. Okey. Okey, voltan yang dikenakan pada L1 melebihi kadar voltan L1 iaitu 6 volt. Okey, supply 6 volt voltan pada L1. Okey, tadi ke mentol L2 dan L3 malap. Okey, kedua-dua mentol disambung secara siri. Okey, menyebabkan voltan tidak cukup untuk menyala dengan terang. Okey, dan yang terakhir tadi LED tidak menyala, arus yang melaluinya terlalu kecil kerana nilai jumlah rintangan yang tinggi. Okey, itu antara cadangan jawapan yang boleh murid-murid tulis. Okey, jika soalan tu begitu. Ini untuk kita supaya kita tidak tersalah. Tergelincir. Tergelincir. Ya, betul Fizi. Okey, untuk yang kedua, okey, huraikan bagaimana masalah itu boleh diatasi. Yang ini pun okey tadi. Okey, cara kita nak menulis tadi. Okey, tukar fuse dengan kadar lebih tinggi dari 0.5 mA agar boleh menampung arus yang lebih tinggi daripada 0.5 mA. So kalau boleh letakkan cadangannya berapa. Okey, katalah cadangan berapa? 2 ampere ke contoh. Cadangan di sini cadangan 2 ampere contoh. Okey, lagi baguslah kan. Sebab kita lebih terus cadangkan. Baik. Okey, yang kedua, tukar mentol L1 dengan mentol berkadar 12 volt. Okey, agar dapat menampung voltaj bekalan 12 volt yang dikenakan pada mentol. Sebab mentol L1 tadi dia punya voltaj dia adalah 6 volt saja kan. Okey, yang ketiga, sambung mentol L2 dan L3 secara selari. Okey, supaya kedua-dua mentol dikenakan dengan voltan bekalan 12 volt. Jadi tak ada masalah untuk mentol tu menyala dengan terang kan. Sebab dua-dua bekalan sama nilai tadi. Okey, daripada tadi yang dia berkongsi kan. Okey, keluarkan perintah R2 okey untuk mengurangkan nilai jumlah rintangan dan meningkatkan arus yang mengalir melalui LED. Okey. Faham, cikgu. Itu antara cadangan jawapan. Okey. Tadi dia suruh lakarkan semula kan? So bila lakarkan, jangan tidak lakarkan kerana inilah markah. Walau sikit ke banyak ke, kita akan dapat markah di sini. Bagaimana nak melakar? Kalau tak reti juga melakar, tiru sajalah apa yang lita yang ada yang telah telah dilukiskan tadi. Okey, tetapi ini basic mestilah. Kalau nak melakar, ini basic. Takkan kita tak boleh buat kan? Ini asal. Okey, ini pun asal, ini pun asal. Ini tadi kita tukarkan. Okey, yang ni tadi sambungan masih betul, cuma kita tukarkan nilai dia, nyatakan. Okey, yang ni sambungan L1, L3, L2 ni tadi pun kita tuliskan, lukiskan secara betul. Dan label ni penting label ni penting untuk membolehkan kita tidak tersalah, tidak tertolak markah kat situ. Dan bila kita keluarkan rintangan yang tinggi, kita cuma ada satu perintang saja. So beban ni lebih kecil. Okey, untuk membolehkan arus mengalir melalui LED tadi. Okey, untuk soalan ni, kemungkinan, kita tengok soalan ni. Apa yang boleh ditanya? Tadi kita kata tadi kemungkinan. Kalau sambungan, kita tengok kemungkinan boleh motor ke contoh kan. Kata contoh tadi yang masalah kita tengok pada soalan asal tadi. Asal tadi lita asal ada dah direka. Saya kata tadi kemungkinan, apakah kemungkinan yang boleh ditanya untuk soalan ni? Kemungkinan sambungan motor. Sambungan motor, kita tahu kalau motor arus terus, simbol dia adalah satu garisan saja kat bawah. Jadi motor arus terus, dan mungkin sambungan untuk pembesar ni. Ataupun pembas ni, pembas dia ada polariti ni, positif, negatif. Ini kalau tersalah sambung pun kadang tak boleh juga kan. Okey, ini antara yang boleh dilihat untuk lita. Okey, kefungsian lita mungkin dia tapi motor ni kalau disambung untuk lita 80 untuk motor ni dia masih lagi berfungsi. Cumanya putarannya dia akan jadi ikut jam ataupun lawan jam untuk putaran motor tu. Baik, cikgu. Okey, kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Silakan, cikgu. Okey, ini adalah contoh soalan yang seterusnya. Okey, Raja 2 menunjukkan gambar Raja blok lita logik untuk membuka pintu keselamatan di sebuah bank. Okey. Okey, pengarah dan pegawai, ini pengarah dan pegawai, mesti memasukkan kod keselamatan untuk membuka pintu keselamatan itu. Okey, nyatakan, soalan dia, nyatakan jenis gate logik 1, 2 dan 3 untuk menghasilkan keluaran A, B
okey, tambah dengan CD pada Z. Z. Okey, pada Z. Okey, yang ini tadi sepatutnya saya paparkan jawapan untuk semua supaya kita nampak. Sebab saya punya PowerPoint ni tak cukup, jadi saya asing-asingkan. Okey. Biasanya soalan yang akan tanya begitulah, lebih kurang 3 soalan, 2 atau 3 soalan untuk membolehkan markah tu 15 markah. Okey, kat sini soalan kat sini, okey, yang pertama memanglah kita kena ketahui gate. Bila gate, kita kena tahu gate, mesti kita tak boleh lepas daripada simbol dan jadual kebenaran. Okey. Okey, kat sini berdasarkan kat sini, okey, untuk ungkapan boolean ni, okey, ataupun persamaan ni, okey. Di sini, okey. AB di sini, okey, apakah gate yang pertama? Sini gate yang pertama. Okey. Ini belum lagi kita menjawab. Kayak di sini gate pertama kedua ni belum lagi menjawab sebab dia bagi kenyataan yang ini dulu. Okey. Okey. AB di sini, okay, kita rujuk kepada yang ini dulu, kenyataan yang ini dulu. Apakah AB di sekarang kita tengok AB kat mana? AB ni merupakan masukan untuk gate, simbol gate yang pertama kan? Ya, kemudian gate yang kedua ni merupakan masukan untuk gate yang ketiga, untuk pengarah dan untuk C dengan D ni, pengarah C dan pengarah D. Ya, cikgu. Okey. So untuk kita dapatkan ungkapan di sini, okey. Okey, bagaimana kita nak tengok? Yang di sini AB di sini, okey. Ini A dot B ni, ini menunjukkan adalah yang pada AB tadi, sini A, sini B, so mestilah tanya yang ini kan? Gate yang tu. Okey. AB tadi itu adalah gate done. Okey. AB itu adalah gate done. Okey. Gate done yang kita tulis di sini, okey. Gate done di sini ini adalah kita kena tuliskan huruf besar, okey, untuk gate done ni. Okey, dan gate yang kedua. Okey, gate yang kedua. Kita tengok gate yang kedua. Ni gate yang kedua masukkan untuk C dengan D, iaitu pengarah tadi. Gate done C juga, cikgu. dengan D. Okey, gate done juga. Kenapa gate done tadi? Sebab C dot D kan? Ya, cikgu. Okey, bila dot di sini, okey, ini adalah gate done. Okey, pandai fizik. Okey, ini adalah gate done. Dan yang ketiga, kita tengok yang ketiga. Maksudnya ketiga ni, okey, kombinasi antara dua gate ni tadi. Okey, dua gate ni tadi, kombinasi antara dua gate ini adalah tanda tambah. Bila tanda tambah, ia merujuk kepada gate atau. Oh, okey? gate atau, cikgu. Gate atau. Gate atau tadi. Okey. So, di sini, okay, kita tengok, okay, kadang daripada kenyataan di sini, kita kena tahu juga pengarah dan pegawai, okay, mesti masukkan kod keselamatan untuk muka pintu keselamatan. Maksudnya kita ada 4 orang ni, okay, membolehkan pintu ni dibuka. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, apakah soalan? Okay, lukis semula lita menggunakan simbol yang betul untuk menghasilkan keluaran di A tadi. Okay, kita nak lukis semula lita ni. Okay, so untuk melukis semula lita ni tadi, kita ada ini tadi kita gate yang pertama tadi adalah gate done kan, ini gate yang pertama, dan gate B dengan D ni pun gate done. Okey, ini adalah C dengan D tadi pun adalah gate done juga kan. Okey, gate done juga. Ini adalah gate yang kedua tadi. Dan kita punya hasil tadi, okey, soalan yang pertama tadi adalah A B. Okey, ni adalah tambah. Tambah ni dia ada merujuk kepada gate atau. Okey, gate atau untuk C dengan D ni tadi. Okey, dan lukis, okey, mohonlah semua murid-murid lukislah simbol tu dengan betul. Okey, lukis simbol tu dengan betul, jangan nampak ini nampak macam kepalikan kan. Jadi dah jadi tak betul begitu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Ubah sualita di Rajah 2 supaya pintu keselamatan tu boleh dibuka oleh kombinasi. Ini soalan sedikit analisis, okey? Sedikit analisis, okey. Ubah sualita supaya pintu keselamatan boleh dibuka oleh mana-mana kod keselamatan pengarah mana-mana. Maksudnya mana-mana salah satu. Ya, salah satu kan? Ya, cikgu. Salah satu. Bila salah satu tu maksudnya yang lebih sesuai adalah gate atau lah tadi. Mana-mana kan? Ya, mana-mana. gate atau, cikgu. Okey. Dan ni tadi adalah mestilah gate dan mana-mana kod keselamatan untuk pegawai. Kan? Okey. Jadi daripada kenyataan ni, sini tadi mana-mana ini adalah gate atau. Okey, sini adalah gate atau. Dan sini pun mana-mana kod ini pun adalah gate atau. Ya. Okey. Dan sini dan ni dia akan berakhir dengan gate dan. Gate dan, pandai fizik. Okey. So untuk kita melukis,
Okey, ini tadi mesti dilabelkan. Okey, mesti dilabelkan, masukkan ni A dengan B, jangan tanpa label, nanti tak faham. Kita pun tak faham yang mana satu kita masukkan kan. Okey, ini gate yang pertama tadi. Okey. A dengan B, gate yang kedua dan gate yang ketiga tadi dan kan. Okey, mana-mana kod keselamatan dan mana-mana pegawai. Okey, mana-mana pegawai dan pengarah tadi. Ya, cikgu. Okey, inilah jawapan. Okey. Dan untuk yang terakhir, okey, lengkapkan jadual kebenaran bagi litar logik yang dicadangkan. Okey, letak di sini. Okey, kita nak lengkapkan jadual kebenaran, kita mesti ada pengetahuan lah tentang gate tadi. Okey, kita ada gate, ada dua masukan A dengan B tadi. Ini adalah gate atau betul? Ini adalah gate atau. Okey, C dengan D tadi adalah gate gate atau juga kan, C dengan D dan berakhir dengan gate dan. Maksudnya di sini, okey, kenapa kita dapat kosong? Sini gate atau, tadi kita ada dua keluaran. Okey, kenapa kita dapat jawapan begitu? Okey, sebab bila kita buat begini, kita tahu keluaran di sini, kita katalah sini adalah P, sini adalah Q. Tu untuk maksud Z ni. Maksudnya Z ni kita ada P di sini. Okey, dan kita ada C dengan D ni, kita ada Q. So P dengan Q ni mestilah gate dan, yang mana gate dan kita tahu jika dua-dua masukan adalah satu, okey, jawapan akan keluaran yang kita dapat akan jadi satu. So kenapa sini kosong? Sebab sini A dengan B sini adalah kosong, sini untuk P tadi. Okey, C dengan D tadi sini pun adalah kosong, P dengan D, C dengan D. Okey, sini C dengan D. Okey, sini adalah kosong tadi. Okey, so jawapan dia akan jadi kosong. Okey. Dan begitulah yang seterusnya, kena buat satu-satu. Tak boleh main tengok saja. Maksud saya satu-satu, maksud saya. Okey, contoh yang terakhir ni. Okey, A adalah satu. A adalah satu. Maksudnya kita tulis begini. A satu. Okey, B satu. C adalah satu. D pun adalah satu. Okey, so buat satu persatu. Kita tahu satu, kita akan keluar satu. Sini satu akan keluar satu. Berakhir dengan gate dan akan jadi satu. Itu sebab kita dapat jawapan dia satu. So yang ini perlu buat satu persatu supaya kita tidak salah. Baiklah, itulah dia di antara tips yang dikongsikan oleh Cikgu Zahratul kita. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Dan hari ini kita baik kepada calon-calon SPM kita yang mengambil pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik. Sama-samalah kita kena tumpu perhatian ke atas Cikgu Zahratul kita untuk penerangan yang lebih lanjut pada hari ini. Sama-sama kita tumpukan perhatian. Silakan Cikgu. Okey, baik Fizi. Kita tengok pula contoh soalan untuk yang terakhir mungkin. Okey, kita dah segmen yang akhir ni. Okey, kita tengok sini soalan. Okay, Rajah 3 menunjukkan 1 liter transistor jenis silikon. Okey, dia dah terbut dah jenis silikon. So bila kita tahu transistor jenis silikon, saya tak langsung terus kita tahu sini maksudnya voltan VBE di sini adalah 0.7. Okey, sebab transistor jenis silikon. Okey, dia bagi liter begitu. Okey, ini liter dia. Okey, dengan maklumat yang ada. Okey, dia bagi beta 125. Okey, dia labelkan Vin di situ. Okey, supply sini VCC adalah 10 volt. Okey, soalan dia, apabila transistor berkendali sebagai switch terbuka. Ni kena berhati-hati ya. Apabila transistor berkendali sebagai switch terbuka, okey, hitung nilai arus pemungut. Okey, IC. Okey, nilai voltan pemungut pemancar VCE. Ini sebenarnya VCE ya, voltan liter pemancar. Okey, yang kedua, apabila transistor berkendali sebagai switch tertutup. Tadi terbuka kan? Ni apabila transistor berkendali sebagai switch tertutup, hitung nilai voltan pemungut pemancar VCE. Okey, nilai arus pemungut IC, yang mana kita tahu sini adalah IC. Okey, sini adalah IC. Kita tahu sini adalah IB. Okey.
Okey, nilai arus tapak IB. Okey, dan yang ketiga hitung nilai voltan masukan VIN. Sini VIN, dia tanya VIN di sini. Okey, untuk memastikan transistor berkendali secara aktif. Okey, bagaimana kita nak menjawab untuk soalan ni? Okey, soalan ni kita tidak ada pilihan. Okey, nak tak nak kita kena sedikit buat kajian, analisis, buka balik buku-buku yang lama yang cikgu dah ajar tu. Okey, untuk lita ini, okey, bagaimana kita nak menjawab dia? Okey, apabila transistor berkendali keadaan switch terbuka tadi. Okey, hitung nilai arus pemungut. Okey, bagaimana keadaan yang dikatakan switch terbuka tu? Okey, apabila transistor berkendali sebagai switch terbuka. Okey, bagaimana keadaannya? Okey, yang kat sini kita tahu, okey, bila switch terbuka, okey, sini ada titik ni adalah kolektor dengan emitter di sini. Bila switch terbuka, seolah-olah antara tamatan kolektor dengan emitter ni dia jadi terbuka. Okey, switch dia terbuka. Bila terbuka di sini laluan IC ni adalah kosong. Okey, laluan IC adalah kosong. Okey. Okey, bila terbuka di sini. Di sini maksudnya sini akan jadi kosong. Okey, di sini pun IC ni akan jadi kosong lah. IB, sini IB kosong. Okey. So di sini, okey. Jawapan di sini untuk IC adalah kosong. Okey, sebab laluan tadi kalau kita tengok pun kat sini mungkin kita tak nampak. Sini laluan ni kan lita buka. Ni kalau kita boleh lukis ni. Supply ni kita boleh lukis, kalau tak nampak begitu kita boleh lukis ni. Ni positif. Okey, kita boleh lukis begitu. Contoh, sini pun maksud kalau kita tak nampak sini ke atas, kita boleh lukis sini, okay, supaya kita nampak. Ini positif, negatif, laluannya. Baru kita nampak di sini adalah dalam laluan lita tertutup. Okey. So di sini, di sini jawapan tadi kita kata switch terbuka. Seolah-olah tamatan transistor tadi antara kolektor dengan emitter tadi terbuka, so tidak ada laluan arus lah. Okey, bila tidak ada laluan arus di sini, okey, IC sini adalah kosong. VCE, di sini VCE, voltan antara kolektor, sini antara kolektor ni VCE. Antara kolektor dengan emitter di sini, okey, VCE di sini sama dengan VCC. Okey, sama dengan sini adalah VCC. Seolah-olah apabila sini dah switch terbuka ni, okey, bila switch terbuka, seolah-olah, okey, kalau sini kita punya bateri, seolah-olah kita ukur kat sini, ini bateri pada talian negatif, sini bateri pada talian positif. Okey, seolah-olah VCE ni kita mengukur bateri ni. Itu sebab kenyataan yang kita dapat di sini, VCE sama dengan VCC dan nilai dia adalah 10 volt sebagaimana dalam soalan. Itu dalam keadaan switch terbuka tadi. Okey, tidak ada laluan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey, apabila transistor berkendali sebagai switch tertutup. Tadi kita kata tertutup tadi adalah tamatan antara kolektor dengan emitter kan? Okey. Okey, transistor berkendali. Kita tahu transistor tadi berkendali sebagai fungsi transistor sebagai switch dan dia juga adalah yang kita sedia maklum dia adalah penguat kan. Okey. Tapi di sini okey, apabila transistor berkendali sebagai switch tertutup. Okey, hitung nilai voltan pemungut pemancar. Okey. Okey, dia nak voltan pemungut pemancar, sini VCE. Okey, nilai arus pemungut IC di sini adalah IC. Okey, arus tapak, nilai arus tapak. Okey, IB di sini. Okey. So macam banyak sedikit begitu. Okey, tapi tak apa. Okey. So, kita kena fahamkan dulu bagaimana kata tadi transistor sebagai switch tertutup. Tadi kita kata tamatan kolektor dengan emitter tadi. Bila switch tertutup, dia tertutup begitulah. Tadi saya kata kalau tak nampak begini, kita lukiskan. Ini tadi kita punya bekalan BCC tadi. Okey. Okey. So, di situ okey, sekarang soalan dia nak cari VCE. Berapa nilai voltan pemungut pemancar VCE. Jadi kita nak cari VCE. Seolah-olah kita ambil meter volt, kita ukur antara tamatan kolektor dengan tamatan emitter. Okey. Di sini tidak ada beban. Bila tidak ada beban, seolah-olah macam kita mengukur wire jumper kan, pengalih. Okey, pengalih tidak ada apa-apa beban. So, logiknya jawapan yang ini mestilah kita dapat VCE sini kita dapat kosong. Okey. Dan soalan kita nak cari IC. Okey, IC sini dia keadaan tepu. Okey. IC di sini
Okey, kita lihat Lita, ini kita boleh applykan di sini. Sebenarnya kita boleh apply ke hukum kicau voltan di sini. Okey, hukum kicau voltan di situ. Okey, di situ kita boleh apply ke hukum kicau voltan. Yang mana kita tahu hukum kicau voltan asal ni sini, hukum kicau voltan di sini. Okey. Okey, di sini kita dapat sini adalah VCC sama dengan sini adalah IC RC. Okey, tambah dengan VCE, hukum kicau voltan. Okey, kita nak cari IC. IC ini matematik. Okey, kita keluarkan IC sebagai rumus. Bila matematik, kita keluar IC ni sebagai rumus, okey. Barulah kita letakkan VCC tolak VCE bagi dengan RC. Bagi dengan RC di sini, bukan ya, bagi dengan RC. Baik, okey, bagi dengan RC. Beban yang ada dalam lita ni adalah RC saja. Dalam lita tertutup ni beban yang ada adalah RC saja. Jadi yang sini kita keluarkan. Okey. Okey, so di sini okey, kita masukkan nilai 10 volt tolak dengan VCE tadi adalah kosong, beban yang ada adalah 10 kilo. Sini kita dapat baca daripada soalan 10 kilo. Okey, 10 kilo, okey, tulislah kilo kan, Fizi. Kilo tu adalah 1,000, betul? Ya, cikgu. Okey, janganlah buang kilo ni suka-suka hati kan. Ni murid-murid suka-suka hati dia buang kilo ni. Okey, bila suka-suka hati buang, dia dah tak sama dah kan. Betul. 10 dengan 10 kilo dia tak sama Dia kan. lain. Dia lain. Jadi jawapan kita akan dapat 1 miliampere. So sini tadi kalau tak faham di sini, tak faham bagaimana nak keluarkan, lupa rumus lah, lupa kan, langsung lupa. Okey, buatkan dia dalam keadaan lita tertutup. Keluarkan persamaan. Okey, keluarkan sini matematik punya formula ni, bawa sebelah sini adalah IC RC sama dengan VCC tolak VCE. Kita nak cari IC, ini barulah dapat nampak. Kita tadi dia tak nampak tu, nak ingat macam mana nak hafal, tak perlu hafal. Tak perlu hafal formula. Tak perlu hafal formula. Buat je begini, tapi dengan syarat hukum kicau voltan kena tahulah kan. Kalau tak tahu hukum kicau voltan macam mana nak jawab kan? Nanya cikgu. Ya, betul. Okey, so soalan seterusnya kita nak cari IB. IB sama dengan IC per beta. Okey, IC per beta, kita dah tahu IC beta diberi. Sini nilai beta, cari nilai beta. Okey, sama ada dalam soalan ataupun dalam rajah yang dilukis. Okey, kita bahagikan. Okey, kita dapatlah nilai yang kita kendaki. Okey, dan seterusnya. Okey, seterusnya. Hitung nilai voltan masukan. Bin tadi, bin. Okey, nilai voltan masukan. KBN untuk memastikan transistor berkenali secara aktif. Ya, cikgu. Okey, yang sini pun kita boleh applykan juga di sini hukum kicau voltan. Okey, di situ kita dapatlah persamaan ini. Dan yang ini IB tadi kita dah kira tadi kan? Ya, cikgu. IB kita masukkan nilai RB tadi adalah nilai RB yang ini 86 kilo. Okey, tambah dengan BBE tadi, mana datang 0.7 tadi adalah transistor jenis silikon tadi, Ya, 0.7. Okey, kita darabkan, jangan suka-suka hati buang. Sini ni mikro, ni kilo. Okey, kita tekan saja kalkulator, dapatlah jawapan. Itulah dia penerangan yang lanjut daripada Cikgu Zahratul kita. Semoga calon-calon SPM dapat menjawab dengan jayanya. Semoga anda sukses selalu. Terima kasih kepada Cikgu Zahratul daripada SM Teknik Melaka, Bukit Piatu Melaka, dan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Sandra Devi daripada SMK Puchong, Selangor. Dan selamat menjawab kepada semua calon-calon SPM yang sedang menonton Didik TV KPM. Jangan nakal-nakal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat menjawab. Sukses selalu. Bye-bye.